Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Ada juga harta pusaka yang dibekukan kerana sesetengah individu, terutamanya wanita, gagal merancang pewarisan harta kepada waris-waris yang ada. Si isteri ada membeli rumah sebelum dia berkahwin dan selepas kematian isteri, adakah suami berhak ke atas rumah tersebut? Kalau wanita tu meninggal dan dia punya anak angkat ataupun anak tiri, adakah mereka layak untuk mendapat harta setelah kematian ibu? Masihkah ada kesempatan untuk kita berdua? Itu dia menarik hari ini di Wanita hari ini 20 Januari bersama dengan saya Farin Ahmad. Hari Rabu ini kami harapkan anda terus ceria dan juga gembira memulakan pertengahan hari baru untuk anda. Bercakap mengenai sesuatu yang baru, hari ini juga saya pasti merupakan suatu hari yang baru untuk anak-anak yang bersekolah. Kenapa saya kata bersekolah? Kerana itulah kita akan bincangkan bagaimana hari ini juga saya pasti ibu dan bapa sibuk melayan kerenah anak-anak yang memulakan persekolahan tetapi secara PDPR. Satu pendekatan dan juga inisiatif yang saya kira merupakan satu sejarah baru juga untuk institusi pendidikan tanah air kerana anak-anak yang bersekolah memulakan pembelajaran mereka secara atas talian dan juga di luar talian, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Dan ini adalah antara ragam-ragam menarik bagaimana anak-anak ataupun ibu bapa memulakan hari pertama persekolahan mereka di rumah. Dan kalau kita lihat ramai ibu bapa yang dah mula menyediakan ruang yang selesa, ruang yang kondusif untuk anak mereka belajar di atas talian dan sebagainya. Dan ada juga kalau kita lihat yang tak kurang, walaupun tidak diwajibkan, ada yang memakai baju sekolah dan sebagainya. Saya kira bila berbicara mengenai ilmu ataupun pendidikan, ini bukanlah suatu yang kita boleh kompromi kerana ini adalah hak anak-anak. Saya faham banyak reaksi, yang ini pakai suku haji ni. Dan saya faham banyak reaksi daripada para ibu bapa, para guru di mana ini adalah satu cabaran dan juga ujian baru. Tapi harus saya ingatkan sekali lagi, ini adalah hak anak-anak untuk membentuk masa depan mereka. Nak tak nak, suka tak suka, kita harus membantu. Dan inilah juga masanya untuk semua pihak mengambil langkah proaktif, mengambil langkah yang berinisiatif, tidak kira daripada semua pihak, baik guru, baik ibu bapa. Inilah masa anda untuk bekerjasama, betul-betul memberi sokongan kepada anak-anak. Dan sesuatu yang baru, tetapi inilah yang saya kira dah lama kita harus bersedia dan juga dah jangkakan bahawa dunia pendidikan kita bermula daripada pandemik COVID-19. Beginilah caranya. Dan secara kreatif, secara inovatifnya, pendidikan harus diberikan kepada anak-anak. Baik, sesuatu yang menarik juga, kita dah saksikan pelbagai ragam dan kalau kita lihat apa yang kami kongsikan ini juga adalah apa yang dikongsikan oleh penonton-penonton kita daripada para ibu bapa. Saya pasti banyak ragam, banyak kerenah dan tidak kurang juga mungkin ada yang mengeluh, merungut, serba kekurangan dan sebagainya. Tetapi saya kira itulah saya katakan, di mana masyarakat harus bekerjasama, mengambil tahu tentang pendidikan anak-anak ini dalam mengatasi masalah mereka. Ilmu harus diberikan. Manalah kita tahu bahawa ini ada hikmahnya dalam membentuk generasi akan datang dengan pendekatan pendidikan norma baharu ini. Mungkin anak-anak dapat dilihat, dapat dicungkil potensi dan juga skill-skill yang selama ini kita tidak pernah tahu. Tapi di rumah dengan rasa selesa, dengan sokongan para ibu bapa, kita mampu memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak ini. Okey, itu dia dengan laptop, dengan tablet. Yang paling menarik perhatian saya, anak-anak memakai baju sekolah. Itulah antara
keterujaan anak-anak setiap tahun, tetapi pada tahun ini memang berbeza kerana mereka tidak dapat hadir ke sekolah, dan ini juga yang kita nak kongsikan ataupun tanyakan pengalaman seorang ibu yang anaknya berada di tahun 1. Tahulah kan, tahun 1 ni hari pertama nak pergi sekolah, tapi tahun ni tak dapat nak pergi sekolah. Kita bersama dengan rakan yang juga penerbit wanita hari ini, Puan Irin Putri Azmi. Assalamualaikum Irin. Waalaikumsalam Farid. Awak bertuah hari ni, awak tak bertugas di Wanita hari ini kerana awak boleh tumpukan perhatian sepenuhnya pada anak yang masuk sekolah tu. Ya, betul. Okey, Irin. Saya semangat ni. Boleh ceritakan tentang bagaimana situasi anak Irin sendiri? Okey, kalau diikutkan, kalau tahun lepas dia rasa memang tak puas untuk berada di sekolah sebab di tadika kan berapa bulan saja dia bersekolah tahun lepas. Jadi bila saya kata tahun ni kena masuk sekolah, saya kata big school, maknanya sekolah budak besar kan. Dia rasa macam alamak sedihnya nak kira kawan-kawan. Tapi saya kata, ini dah besar kan, dah 7 tahun, tahun ni kena masuk sekolah. Dan sama dengan abang dia dekat sekolah yang sama. Jadi dia pun macam, mula-mula dia macam, kena pujuk-pujuk sikit lah. Tapi dia dah pergi beli barang. Baju sekolah dah beli ke, baju uniform sekolah semua. Itulah. Tapi Irin, sebagai seorang ibu, kan kita, macam saya katakan tadi, keterujaan anak tu kita tak boleh nak kawal. Dia nak sangat pergi sekolah. Dia selama ni melihat abangnya ke sekolah. Tapi macam mana Irin memujuk, mengatakan ini adalah satu benda yang baru, memahamkan dia bahawa ini adalah norma baru pendidikan? Ya, so saya kata macam sekarang ni memang saya dah kata, dah bagi tahu dia ada countdown. Okey, big school akan bermula sekian berapa hari lagi. So dia look forward lah macam dia nanti. Tapi bila saya kata, sorry sekolah tak boleh buka lagi sebab masih ada virus. So kena buat video call kat rumah je. So dia pun macam dia dah set punya mind jugalah. Tapi saya kesian jugalah pada dia sebab kita tahu kalau masuk darjah 1 tu ia satu momen yang sangat-sangat penting dalam hidup kita bukan. Kita akan selalu teringat momen darjah 1 tu. Tapi bagi dia dan juga rakan-rakan yang lain tahun 1 tu tak dapat rasa momen tu. Saya sendiri pun rasa sedih bagi pihak mereka jugalah kan. Tapi saya harap keadaan akan kembali pulih dalam masa terdekat. So that insyaAllah mereka dapatlah rasa momen melangkah kaki ke kelas di sekolah rendah tu. Tu Irin, saya ternampak ada Ultraman tepi laptop tu. Tu sumber inspirasi ke tu? Ya, betul. Dan sebenarnya hari ini kelas PDPR dia tu di rumah tu sebenarnya hanya sekadar untuk pengenalan, untuk pengenalan dengan cikgu, sekolah dan juga rakan-rakan sekelas. Tapi dia punya semangat sebab sekolah ada bagi modul transisi untuk digunakan di rumah. Dia dah siap buat dulu. Sementara cikgu ambil attendance kan, kehadiran dia dah buat dah. Okey, secara ringkasnya Irin, sebagai seorang ibu, penerimaan anak dan penerimaan anda sendiri sebagai ibu melihat kepada PDPR hari pertama ni. Okey, memang tak boleh nak dibandingkan dengan bila berada di sekolah kan. Tapi kita cuba, saya nampak juga guru-guru cuba sedaya upaya untuk memberi yang terbaik. Tapi dari segi teknikal kadang-kadang ada connection yang agak mungkin tak dengar sangat suara sikit kadang-kadang. Tapi itu perkara yang biasa yang kita perlu hadapi. Tapi apapun saya ada bersama dengan anak, terutama untuk hari pertama ni. So sekurang-kurangnya dapat bagi panduan lah. Okey, baik Irin Putri Azmi, terima kasih kerana berkongsi pengalaman anda tentang sesi persekolahan hari pertama untuk anak-anak kita ini semua. Baik, kita juga ada satu lagi yang menarik ingin dikongsikan bersama dengan anda. Satu kompilasi TikTok ragam anak hari pertama ke sekolah PDPR ini disediakan rakan wartawan kami, Syifa. Saksikan. We go on emphasizes how the process of measurement. Selamat pagi semua. Selamat datang ke kelas saya pagi ini. Pagi, sir. Pagi, sir. Pagi, sir. Topik kita pada pagi ini. Okey, so tu je kelas untuk pada hari ini. Kita akan jumpa pada next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Belajar apa tu tadi?
Belajar rajin-rajin ya. Itu dia antara ragam-ragam yang dirangkumkan oleh rakan wartawan kami Syifa. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Anda bersama saya Hawa. Dan sebentar tadi Fahrin pun ada mengeluarkan kata-kata semangat kepada adik-adik yang belajar. Teruskan belajar, jadikan ini satu cabaran yang positif. Semoga terus cemerlang insya-Allah. Dan kami di Wanita hari ini ingin kongsikan tip inspirasi nombor 3 mendidik si manja berdikari. Indeks kegembiraan di Malaysia telah menurun sejak 2018. Banyak masalah akan timbul akibat situasi ini. Maka Nestle Lacto-Grow sebagai jenama Grow Happy melakukan inisiatif memberi tips dan aktiviti untuk menceriakan anda sekeluarga. Tip inspirasi Grow Happy nombor 3 adalah mendidik si manja berdikari. Untuk memudahkan tugas mama dan papa mendidik si manja berdikari seawal mungkin, ajar mereka mengemas katil sebaik saja bangun tidur. Si manja lebih mudah belajar kalau dia ceria dan semuanya bermula dari perut yang selesa. Berikan anak-anak Nestle Lacto-Grow dengan bakteria baik probiotik L. reuteri untuk perut yang selesa agar dia dapat fokus ketika belajar. Baik, semoga adik-adik kita ini akan kekal cemerlang insya-Allah. Kami di Wanita hari ini pada hari ini biasa akan memberikan anda inspirasi dan maklumat yang akan menjadi manfaat kita bersama. Dan topik pada hari ini khas untuk semua, untuk kita sama-sama pelajari, jadikan ilmu tidak kira tua atau muda. Topik pilihan pada hari ini adalah mengenai harta pusaka. Yang biasa kita bincangkan adalah siapakah warisnya, siapakah yang berhak ke atasnya. Tetapi pada hari ini skop dan perspektif yang akan dibincangkan ialah apabila wanita meninggal dunia, harta hak siapa? Sama ada jika wanita itu bujang, pernah berkahwin, harta yang dibeli sebelum berkahwin, adakah suami berhak ke atasnya? Itu antara soalan-soalan yang sering ditimbulkan. Jika anda mempunyai apa-apa soalan ataupun jika anda berada dalam situasi yang mengelirukan, anda juga boleh kongsikan di laman Facebook kami WHI TV3. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram WHI TV3. Ikuti kami sepanjang perbincangan pada hari ini. Kami nak berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita hari ini. Saya pasti topik kita hari ini, kalau kita selalu dengarkan seperti mana yang Hawa katakan sebelum kita berehat tadi, kita selalu ambil tahu harta pusaka, mak ayah yang meninggal, suami yang meninggal. Tapi jarang-jarang kita bincangkan tentang harta wanita yang meninggal. Mungkin Hawa sejujurnya pernah terfikir ataupun tidak sebenarnya kalau kita tak buat topik ni? Kadang-kadang terfikir juga Fahrin kena buat wasiat, tapi nantilah dulu benda tu ditangguh. Masalah-masalah kita sebenarnya. Okey, tapi sebelum kita bersama dengan tetamu-tetamu kita hari ini dan mencukir pelbagai persoalan mengenai isu wanita yang meninggal, hartanya milik siapa? Saksikan laporan ini terlebih dahulu. Isu perebutan dan pertikaian harta pusaka antara isu yang menjadi punca masyarakat sering bertelingkah sesama sendiri dan ianya seolah-olah telah menjadi lumrah kehidupan. Perebutan harta, hutang tidak berbayar dan hukum faraid yang tidak dapat dilaksanakan adalah antara perkara berkait rapat dengan masalah harta pusaka. Ada juga harta pusaka yang dibekukan kerana sesetengah individu, terutamanya wanita, gagal merancang pewarisan harta kepada waris-waris yang ada. Berdasarkan statistik Amanah Raya Berhad, rata-rata hanya 42% daripada 981,400 pewasiat mendaftarkan wasiat ialah wanita. Kesedaran wanita dalam membuat perancangan pewarisan masih rendah meskipun ramai di antaranya yang sedar akan kepentingan melindungi pewaris yang ditinggalkan. Satu kes yang tular dahulu di mana anak-anak kepada seorang wanita tidak menghiraukan ibu mereka ketika masih hidup. Namun selepas kematiannya, berlaku perebutan harta atas alasan tiada wasiat yang pernah dibuat untuk dibahagikan. Berpunca dari kesilapan yang tidak merancang awal mengenai pentadbiran harta pusaka, ternyata telah membawa masalah buat para waris. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran wanita dalam memastikan pembahagian aset mereka dilakukan dengan betul? Siapakah yang lebih berhak jika tiada wasiat yang dibuat? Itu dia
laporan yang membuka tirai topik perbincangan kita pada hari ini. Memang semua orang tahu penting sebenarnya untuk membuat wasiat perancangan harta, tetapi Betul. sejauh mana tindakan itu, sejauh mana mereka tahu kepentingan itu. Untuk kita sama-sama pelajari, untuk kita sama-sama ambil ilmu, teruskan bersama kami. Betul, Hawa. Okey, baik. Hari ini kita ada tetamu yang cukup berkredibiliti bersama dengan kita. Kita bersama dengan seorang peguam syariah iaitu Tuan Faisaluddin bersama dengan kita di talian panggilan video dan juga perunding kewangan Encik Samsudin Kadir. Assalamualaikum kedua-dua tetamu online kita pada hari ini. Apa khabar? Waalaikumsalam. Kabar baik. Okey, alhamdulillah. Di Alhamdulillah. rumah pun mereka berdua tetap segak untuk berkongsi ilmu dengan kita. Ya, terima kasih kerana bersama kami. Baik, kita boleh mulakan dulu dengan Tuan Faisal. Tuan Faisal, memang semua orang tahu tentang betapa pentingnya buat wasiat ni, betapa pentingnya untuk mewariskan harta, Betul. untuk buat perancangan. Tetapi hari ini skop yang kita akan bincangkan adalah dalam kalangan wanita. Kenapa begitu penting untuk wanita ni ambil tahu tentang pewarisan harta ini, Tuan? Apa ni, Fahrin dan juga sahabat, bersama juga dengan penonton semua ya. Biasanya kita ni sebagai seorang suami, kita selalu ingatkan isteri kan. Tetapi jarang-jarang kalau ada isteri yang kata, "Bang, saya nak bagilah harta saya kepada abang." Tapi itu sebagai mukadimah. Tapi tidak ya begitu. InsyaAllah ya. Jadi begini ya, sebab bila kita tidak membuat sesuatu urusan pembahagian sewaktu kita sihat, sewaktu kita masih lagi hidup di dunia ini, ianya bukan sahaja dapat menyelesaikan banyak masalah, tetapi ianya juga dapat membantu waris-waris menguruskan harta selepas kita meninggal dunia nanti. Jadi sebab itu dalam topik yang kita bincang hari ini, kalau wanita, kalau isteri, kalau orang perempuan meninggal dunia, ke mana hartanya? Dahlah dengan rantai panjang, belang apa semua kan, dengan kereta besar. Sebab sekarang orang perempuan tak macam zaman dahulu-dahulu. Orang perempuan sekarang ni ramai yang berjaya, ramai yang hebat-hebat, berjawatan tinggi, besar, berpendapatan yang banyak. Silap-silap hari bulan, ramai isteri-isteri yang punya pendapatan jauh lebih tinggi daripada suami. Betul? Jadi dalam, betul ya? Betul Farin kan? Betul. Jadi dalam hal begini, elok dan moleklah kita ikut panduan yang ditetapkan oleh agama. Nanti kita akan ada penasihat kewangan. Apa perkara yang perlu dilakukan. Cuma dari segi agama Islam, apabila kita ni dah makin berumur, banyak harta dan sebagainya, usia kita ni boleh dikira ya, berapa hari lagi sebagainya, eloklah kita membuat apa-apa yang telah digalakkan oleh Islam. Antaranya kita kalau ada nak buat wasiat, nak sedekah, wasiat kepada rumah anak yatim, nak wasiat kepada masjid sebagainya untuk wakaf kubur. Buat dahulu. Kemudian kalau kita nak agihkan harta kita, rumah kita yang banyak itu kepada anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 3, namakan sekurang-kurangnya atau membahagikan terus. Kemudian kepada suami, janganlah lupa. Suami itu teman kita di waktu susah dan di waktu senang. Bagilah dia juga kan bahagian. Begitu juga dengan mak ayah kita ni, kalau hidup lagi, mereka ni bersusah payah membesarkan kita. Tapi sekiranya kita tak sempat, katakanlah kita pun tak tahu ajal maut kita ni bila. Dalam keadaan tiba-tiba kita meninggal dunia, tak sempat nak buat apa-apa. Jangan risau, insya-Allah hukum syarak dan undang-undang tu ada, iaitu ada yang dipanggil sebagaimana pembahagian mengikut faraid, pusaka, ada juga pembahagian yang dibagi secara sama-sama, maknanya sama-sama suka dan setuju. Ada juga yang dipanggil kalau orang kata konsep harta sepencerian, kalau suami kita nak menuntut harta kerana semua harta-harta dia, sebab dia sayang sangat, dia cinta sangat dengan isteri dia, dia tahu isteri dia tak ada sakit, tak ada apa, dia yang stres, dia yang pergi kerja, jadi dia rasa eloklah semua harta aku ni aku letak atas nama isteriku. Tapi rupa-rupanya kuasa Allah itu, dia yang stres tu yang hidup panjang, tetapi isteri dia yang sihat itu yang dijemput dahulu. Jangan risau, ada kaedah yang diberi nama harta sepencarian. Boleh buat, itu semua boleh kita tuntut di mahkamah ya. Okey. Baik, Tuan Faisal. Kita akan perhalusi pembahagian itu ataupun kategori-kategori pembahagian itu. Tapi kita nak tanya pada Cik Samsudin sebagai perunding kewangan. Kita nak menyedarkan kepada wanita betapa pentingnya tentang wasiat ini dan kenapa mereka harus lakukan lebih awal. Jangan nak tunggu-tunggu. Mungkin ada juga perancangan-perancangan lain yang harus mereka buat.
Okey, baik. Satu daripada perkara yang wanita perlu tahu adalah tentang faraid lah. Jika apabila wanita itu meninggal dunia, siapa yang akan mewarisi hartanya. Kalau wanita itu berkahwin dan tidak mempunyai anak, secara sahnya suami dia akan dapat separuh daripada hartanya. Maksudnya kalau dia berkahwin dan tak ada anak, maksudnya kalau berkahwin tak ada anak, maknanya suami akan dapat 1/2 daripada keseluruhan harta dia. Dan bagi mana wanita yang berkahwin dan mempunyai anak, maksudnya dia ada anak kandung dan dia meninggal dunia, maka suami dia akan dapat 1/4 iaitu 25%. 25% akan jadi hak milik suami dia. Ini yang wanita perlu tahu dululah. Kalau dia bercerai, ke mana harta dia? Kalau dia tak ada anak, contohnya seorang wanita yang tidak berkahwin sepanjang hidup dia, harta dia akan pergi kepada ibu bapa dia. Tapi kalau bapa dia dah tak ada, dia akan pergi ke ibu dia dengan adik-beradiknya. Jadi dengan dia mengetahui tentang situasi faraid ini, dia dapat membuat persiapan awal dengan membuat wasiat tadi, macam seperti mana Tuan Peguam bagi tahu tadi, dia nak perancang untuk pencen dia dalam kubur pun boleh, dan juga untuk nak bagi kepada waris-waris dia tersayang, termasuk anak dia ke adik-beradik, suami dan sebagainya, mengikut yang dia mahukan. Ya. Begitu rumit, sebab itu perlu ada perancangan Encik Syamsuddin supaya tak adalah pertelingkahan ataupun konflik di kemudian hari. Betul. Kalau kita melihat kepada situasi wanita ini, mungkin akan berlaku satu situasi isteri meninggal dan juga mungkin wanita bujang yang meninggal ataupun isteri yang meninggal, mungkin janda tidak ada anak dan sebagainya, bagaimana. Tapi tak apa, kita juga ingin berkongsikan dengan anda soalan-soalan yang dikongsikan oleh penonton-penonton kita. Mereka sendiri ingin tahu, mereka sendiri ingin bertanya kepada wanita ini dan juga tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kita dengarkan soalan-soalan mereka. Soalan saya ialah, jika si isteri ada membeli rumah sebelum dia berkahwin dan selepas kematian isteri, adakah suami berhak ke atas rumah tersebut? Saya ada satu soalan. Sebagai contoh, seseorang isteri ataupun seorang janda yang tidak mempunyai anak, dia meninggal dan harta sepencarian bersama bekas suami itu, adakah harta-harta yang ditinggalkan oleh wanita tersebut akan diberikan kepada bekas suami ataupun diberikan kepada keluarga? Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kalau seorang wanita tu anak yatim piatu, dia masih bujang dan tinggal bersama mak saudara dan bapa saudara dia. Tetapi bila dia meninggal, siapakah yang berhak untuk mendapat harta peninggalan arwah? Hai, saya nak tahu kalau wanita tu meninggal dan dia mempunyai anak angkat ataupun anak tiri, adakah mereka layak untuk mendapat harta setelah kematian ibu? Baik, soalan-soalan itu cukup menarik yang kalau tak dibangkitkan mungkin kita sendiri tak sedar. Okey, baik, ini mungkin kita boleh ajukan kepada Tuan Faisal lah beberapa siri soalan yang berbeza-beza. Mungkin kita boleh kupas satu persatu, memberi pencerahan. Bermula dengan isteri ada membeli rumah sebelum berkahwin. Jadi jika selepas kematian si isteri, adakah suami berhak ke atas rumah tersebut? Mungkin kita mulakan dengan soalan dulu. Tuan Faisal, silakan. Okey, jawapannya ya, Fahrin dan juga Hawa dan juga yang penonton yang membuat soalan tadi, dia berhak ya, suami kalau ikut hukum faraid, ikut pusaka, dia berhak kepada harta peninggalan arwah isteri dia. Walaupun arwah isteri dia katakanlah memperolehi harta tu waktu dia bujang kan, kerja kan, ataupun harta tersebut mungkin harta yang pusaka daripada atuk dia ke nenek dia ke mak dia, tapi bila dah atas nama dia, rumah tersebut dah didaftarkan atas nama dia, memang nama dia sebagai pemilik berdaftar, dan kemudian berkahwin dengan suami dia, ajalnya tak lama, maka itu adalah harta arwah yang boleh difaraidkan dan penerimanya suaminya yang sedia ada. Itulah jawapan dia. Walaupun sebelum ni Tuan Faisal, suami tu tak ada kena-mengena pun dengan pembelian rumah tu, bagi duit ke apa, pun tetap boleh menjadi hak harta pusaka kepada si suami Ya, boleh. Okey, baik.
Katakanlah saya bukan nak membuat satu analogi lain pula. Katakanlah mak ayah arwah isteri kita tadi hidup lagi, ya. Dan dia kata ini dia bagi hadiah kepada anak dia, kan, anak perempuan dia, atas usaha dia sebagai seorang mak ayah. Dia sayang dengan anak perempuan. Tapi ialah maklumlah kadang-kadang ada mak ayah ni mertua yang tak berapa rapat dengan menantu, kan. Jadi timbul macam-macam syakwa sangka dan prasangka. Seeloknya tak perlu dibangkitkan. Maknanya rumah tersebut adalah milik, dah boleh difaraidkan kepada suami dia. Tapi mungkin kerana marah sangat dia tak nak langsung menantu dia terima, kan. Jadi dalam hal begini, katakanlah ada masalah, biasa mak ayah, maknanya mak ayah si mati tadi boleh buat tuntutan di mahkamah. Contoh dia buat satu deklarasi nak tarik balik hibah ke yang diberikan kepada arwah anak dia, ataupun perkara lain. Cuma tak sesuai dan tak molek orang kata. Harta arwah ni elok diselesaikan dengan cara baik supaya arwah di alam sana tu pun dapat hidup dengan aman. InsyaAllah. Ya? Okey. Cik Samsudin, Hawa ada soalan ni Cik Samsudin tentang wanita ni. Kalau tadi yang kita bincangkan, ya, Encik Syamsuddin dan juga Tuan Faisal adalah dalam kalangan mereka yang berkahwin ataupun pernah berkahwin. Tetapi bagaimana pula dengan wanita bujang belum berkahwin tetapi anak yatim piatu tetapi tinggal dengan makcik dan pakcik? Siapa yang berhak ke atas harta-hartanya? Okey, secara asasnya kalau kita tengok, sebab dia tak ada mana waris ke bawah pun tak ada, anak pun tak ada. Jadi ibu bapa dia pun dah meninggal. Dia biasanya kalau tak ada anak, kita tengok ibu bapa dia. Ibu bapa dia tak ada, kita tengok adik-beradik dia. Dalam kes ni adik-beradik tak ada. Kalau adik-beradik tak ada, kita tengok sebelah ayah dia. Sebelah ayah dia, maksudnya atuk pun ia juga. Dan satu lagi adalah adik-beradik ayah dia. Yang tak ada, yang mak saudara, yang pak saudara tu belah mana tu. Kalau belah mak dia tak layak. Dia sebelah ayah dia, sebelah ayah. Jadi dia akan pergi ke sebelah ayah dia. Maknanya pak saudara, mak saudara sebelah ayah dia. Ayah dia yang berhak ke atas harta. Bukannya sebelah mak dia. Contohnya yang jaga dia ni, yang dia duduk bersama dengan adik-beradik mak dia dengan adik-beradik ayah dia. Adik-beradik mak dia, baik yang perempuan, baik yang lelaki, dua-dua tu tak berhak. Dia sebelah ayah. Dia yang berhak harta kita ni sampai ke sepupu kita sebelah ayah kita. Tapi yang lelaki lah. Contohnya dalam kes yang ni, yang kes benar berlaku, dia berkahwin, tak ada anak, tak dikurniakan anak. Lepas tu isteri dia dah meninggal dulu, tinggal dia. Adik-beradik pun tak ada sebab dia tunggal. Mak ayah dah mati, adik-beradik ayah dia pun dah mati. Kecuali ada sepupu dia, seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi harta dia akan diambil sepenuhnya oleh sepupunya yang lelaki tu. Okey. Maknanya harta kita ni dia boleh pergi sampai ke sepupu lelaki sebelah ayah kita. So galuh dia macam tu dia memang panjang, terlalu padat kita nak cakap, tapi situasi-situasi inilah yang perlu kita ambil tahu untuk hari ini. Mungkin secara ringkas dan padat, mungkin asas-asasnya kita perlu tahu. Okey, baik, soalan ni kita tak boleh ketinggalan kerana penonton dah tanyakan tadi. Dua situasi, satu tentang berstatus janda tidak mempunyai anak. Adakah harta itu boleh pergi kepada bekas suami atau keluarga? Dan juga tentang anak angkat atau anak tiri. Adakah mereka layak untuk dapat harta pusaka ini ataupun tidak? Tuan Faisal. Baik, soalan yang pertama tu, walaupun katakanlah dah bercerai, janda dia meninggal dunia, kan. Jadi kalau dia nak tuntut harta pusaka kepada arwah janda dia, tak boleh. Apa yang dia boleh tuntut adalah dia membuatkan tuntutan harta sepencarian. Jadi dia kena buat tuntutan tu di mahkamah lah. Dia kena bawa bukti sebagaimana yang sepatutnya, apa sumbangan dia untuk memperoleh harta tu, apa saksi-saksinya. Dan hakim akan putuskan. Kalau cukup bukti apa semua tu, maka hakim benarkan tuntutan dia dan berapa jumlahnya yang dia dapat. Kalau tak ada, tak adalah. Tapi dari segi faraid, tak adalah. Dah tak ada hubungan, dah berpisah, maka tak ada apa-apa hubungan. Berkenaan dengan anak angkat dan juga anak tiri. Nombor satu, anak angkat. Anak angkat ni, itulah kalau kita ni ditakdirkan oleh Allah tak berkemampuan untuk melahirkan zuriat akibat kesihatan dan sebagainya. Ramai juga pasangan yang mengambil anak angkat. Termasuk juga mana-mana perempuan yang tak ada berkahwin tapi dia ambil anak angkat. Harta dia banyak. Macam mana dia nak bagi kepada anak angkat ni? Buat wasiat ataupun buat hibah waktu hidup. Sebab apa? Bila kita meninggal, kita tak sempat buat wasiat, tak buat hibah, anak angkat tadi tak dapat apa-apa sebab dia tak ada hubungan dengan kita. Dari segi pertalian darah, dari segi kekeluargaan, dari segi perkahwinan. Itu anak angkat, ya. Jadi buat wasiat.
bagi hibah. Bagilah anak tu. Anak tu kita bela daripada kecil. Dia dah jaga kita sampai kita tua. Dah macam anak kita. Jangan kita zalimi dia. Bagi sedikit pun tak apa. Apa yang digalakkan dalam Islam 1/3 sahaja. Lebihnya bukan yang lain. Yang terakhir adalah yang terakhir adalah berkenaan dengan anak tiri tadi. Anak tiri tu kalau bukan anak kita, anak kandung kita, dia anak tiri, dia tak ada hak langsung lah. Jadi sama statusnya, dia kena bagilah macam kalau sayang sangat dengan anak tiri tu sebab dia tu adalah anak suami kita kan. Dan dia bila suami kita meninggal, anak tiri kita lah yang jaga kita macam anak sendiri. Macam jadi kalau boleh bagilah 1 kilo 2 gelang di tangan tu. 1 kilo 2 ya Tuan Faizal? Mana yang ada kan. Okey, Tuan Faizal, minta maaf saya nak mencelah. Ringkas saja sebelum kita nak tanyakan soalan kepada Cik Samsudin. Antara wasiat dan faraid tu bermakna faraid akan berkuat kuasa seandainya wasiat tak ada, betul? Betul. Bukan dia bila kita meninggal ni ya, bila kita meninggal dunia, mahkamah ataupun dari segi undang-undang dia akan tanya, si mati ni ada wasiat tak? Kita dahulukan wasiat. Si mati ni ada hutang tak? Ada hutang, kita selesaikan hutang. Dah semua selesai, dah tak ada apa-apa hutang jenazah, hutang dengan manusia, hutang dengan Allah SWT. Kemudian tidak ada dah wasiat, kemudian tak ada dah tuntutan harta sepencarian oleh bekas pasangan ataupun pasangan yang waktu hidup. Barulah baki itu diberikan secara faraid ataupun ikut undang-undang. Baik, Tuan Faizal. Pelbagai situasi ya, tetapi ini antara situasinya juga dia mengenai duit insurans di mana ada pelajar wanita meninggal akibat kemalangan dan insurans nyawa tidak diwasiatkan dan bekas suami menuntut duit insurans itu. Cik Samsudin, boleh ulas Cik Samsudin? Duit insurans ni dituntut oleh bekas suami pasal dia tak namakan dia punya pewaris tu. Okey, sebab dia tak namakan, dia tengok dia sebenarnya kalau takaful dia akan difaraidkan lah sebab dia tak letak sebagai hibah. Kalau dia insurans, kalau ikut fatwa, sebab dia haram insurans nyawa, jadi yang dia boleh ambilnya adalah jumlah yang disumbangkan oleh wanita itu semasa hidup ke insurans tu. Jumlah itu akan difaraidkan. Contohnya dia bayar RM200 sebulan walaupun dapat RM100,000. Dia bayar selama mungkin 10 tahun. Lebih kurang RM24,000 yang dia bayar. Yang boleh difaraid hanya RM24,000 saja. Ya, tapi kalau dia tak kapur, dia sebab dia insurans. Sebab insurans dia tidak tak syariah compliant lah. Dia kalau takaful ni apa-apa pun bagi wanita yang menerima ataupun suami yang menerima duit, kena tengok dulu. Yang isteri kita tu apabila dia meninggal, dalam takaful tu dia letak hibah ke dia letak penama. Kalau hibah tu jadi hak milik kita seorang. Kalau contoh dia letak hibah nama suami, mana kalau isteri meninggal, duit tu jadi hak milik kita seorang. Tapi kalau dia letak penama, dia sama je. Letak penama dengan tak letak lebih kurang sama, iaitu kena faraidkan. Ya, walaupun dia letak penama sebagai suami tu kena ambil duit tu kena faraidkan, maknanya bagi kepada waris si mati iaitu isteri termasuk ayah dan ibu kandung isteri jika masih ada. Baik, itu mengenai insurans dan bagaimana untuk kita faraidkan ya. Terima kasih Cik Syamsuddin. Tuan Faizal, secara ringkasnya masa pun mencemburui kita. Boleh Tuan Faizal kongsikan kadang-kadang wanita ini rasa tidak penting untuk menguruskan harta, terutamanya kalau mereka bujang ataupun tidak mempunyai anak. Secara rumusannya, kenapa begitu penting untuk kita mewariskan harta? Tidak kisah usia berapa pun. Okey ya, begini ya. Dia punya alasan mudah saja. Saya simpulkan begini. Nombor satu, kita hidup ni tak lama. Semua orang akan meninggal dunia. Tapi waktu kita hidup ni Allah kurniakan kita rezeki. Jadi waktu kita ada rezeki ni, kita kena pastikan macam mana rezeki yang kita ada ni dapat membantu kita di alam sana. Yang pertama, yang kedua, dapat memudahkan pengurusan kita punya harta ni selepas kita tiada. Pun begitu, katakanlah kita dah buat wasiat, kita dah buat hibah, kita dah buat semua-semua. Alhamdulillah. Tapi katakanlah kalau kita tak sempat, di tak kala kita langsung tak ada waris, kita ni sebatang kara, tak ada mak, tak ada ayah, semua tak ada, dah cari-cari sebagainya pun tak ada. Yang ada mungkin anak tiri, anak angkat dan sebagainya, itu pun kita tak sempat nak bagi apa-apa. Jangan risau, dalam Islam kita ada nama institusi yang diberi nama Baitul Mal. Baitul Mal ni adalah penerima yang terakhir. Kalau orang yang tak ada waris, orang Islam tak ada waris, maka Baitul Mal lah yang berhak untuk mengambil harta pusaka arwah si mati tadi. InsyaAllah
Baitul Mal akan buat perkara-perkara yang akan mendatangkan keuntungan dan menjadi impak pula, bukan saja kepada InsyaAllah. Islam, tetapi kepada si mati tadi, kepada arwah. Baik, baik Tuan Faisal. Memang masa Betul sangat pula berceburi. Banyak yang kita nak tahu, banyak kita nak kongsi dan dah kongsikan. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Faisaluddin dan juga Encik Samsudin Kadir kerana berkongsi dengan kita mengenai harta pusaka ataupun wanita yang meninggal ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita di atas talian video. Dan kepada para penonton wanita hari ini, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Tadi kita dah berbicara mengenai kepentingan perancangan kewangan dan kita terus membicarakannya di mana ini adalah mengenai perancangan kewangan pasca COVID-19. Bersama-sama dengan saya yang telah pun bersedia di talian video adalah Puan Hajah Rohani binti Datuk Haji Muhammad Syahir, pengasas dan jururunding utama Hijrah Wealth Management. Assalamualaikum Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serba merah jambu hari ini. Okey, baik. Mungkin kita nak kongsikan dengan para penonton lah. Bagaimana sebenarnya cara terbaik untuk merancang kewangan pasca COVID-19 ini, terutamanya dengan bermula PKP hampir seluruh negara sebenarnya. Silakan. Yalah. Ya, Fahrin. Sebenarnya kalau saya nak sentuh jawapan soalan tu, saya suka pecah dua lah ya. Sebab kita sekarang walaupun dalam PKP kita ada dua kategori segmen individu-individu yang terlibat ya. Satu, mereka yang memang tak terjejas ya Fahrin. Maksudnya income level dia okey, semua okey ya. Dan satu lagi adalah kategori mereka yang terjejas. So apa yang kita perlu memberi nasihat sedikit, ada perbezaannya. Okey, katakan contoh kalau kita tak terjejas, pendapatan kita okey, kerja alright, tidak langsung sedikit ada terjejas dari segi pendapatan. So saya ingin menyerulah kalau boleh kita teruskan kita punya simpanan, kita punya good financial habit lah ya. Tengok kita sedang laksanakan, pastikan apa yang kita buat betul tu kita teruskan. Tetapi kita memang sedar dalam keadaan kita urus keuangan ni, pasti ada yang kita dah kena pasti yang tak begitu baik kan untuk kita terus. Dan itu memang kita harusnya berhentikanlah. Contohnya kan kita bekerja gaji penuh dan kita sekarang ramai mungkin di antara kita WFH, work from home ya. Work from home kita tak bergerak lah kan. Tak bergerak maksudnya sepatutnya minyak kita selamat lah kan. Minyak jimat. Sepatutnya makan di luar pun jimat. Tapi memang parent sedia maklum kan, makan di luar dia orang jimat tapi dia hantar makanan ke rumah kan. Ya. Itu macam ada sedikit dilema sikit lah. So kalau bagi mereka yang tidak terjejas, saya rasa eloklah kita set up balik kita punya pengurusan kewangan ya. Lihat balik matlamat kewangan kita, mungkin ada yang kita adjust juga. Sebab dulu mungkin matlamat kewangan kita tahun lalu lah contohnya. Ada yang merancang untuk bawa percutian keluarga ya? Dan ini dah memang tak boleh jalankan. So saya harap yang bajet yang mereka peruntukkan untuk percutian tu disimpan di tempat lain lah Farin ya. Betul. So bagi mereka yang tak terjejas tu hanya nak kemaskinikan, streamline balik, pastikan ia on track dan memandangkan yang PKP ni membayangkan suasana yang tak begitu menentulah hala tuju kita ya. So kita pastikan itu. Kategori kedua adalah mereka yang terjejas. Ya. So bagi individu yang terjejas ni memang saya amat empati sangat ya dalam situasi anda, tapi kita sedar dan sedia maklum yang memang ujian dari Allah ni datang berbagai bentuk dan salah satu adalah ujian harta ya, dan kita harus sabar, harus terima dan redha. Dan apa harus kita laksanakan pada urusan keuangan kita? Kalau tengok first kali aliran wang tunai ya, bila pendapatan terjejas dah pasti aliran tunai masuk tu terjejas. So kalau aliran wang masuk terjejas, kita tak boleh teruskan dengan aliran wang tunai yang biasa-biasa kan. So kita kena ada sedikit adjustment di situ. Okey. Baik Puan Hajah, minta maaf saya mencelah. Saya kira saya perlu tanyakan bagi pihak masyarakat juga. Hangat diperkatakan mengenai pengeluaran air sinar ni. Apa pendapat Puan Hajah tentang isu ini dan juga mungkin bagaimana mereka harus tahu dibelanjakan dengan betul dan tepat sahaja? Silakan. Betul. Ya. Saya pun tengok lebih kurang katanya dah 3 juta permohonan dah masuk ya Farin. Dan
kita telah pun meluluskan lebih kurang 24 bilion ya. Alhamdulillah sebagai mereka yang betul-betul terjejas ya, dan inilah satu ruang untuk anda mengguna pakai sebenar-benarnya wang ini adalah wang persaraan anda ya. Kita bila memakai wang persaraan kita ni, kita mesti ada dalam nada yang wow, saya tengah belanja sesuatu yang saya sebenarnya nak simpan untuk masa tua saya. Tetapi saya tidak ingin mempertikaikan hak ya. Memang itu hak anda, hak kita yang ada KWSP, itu hak duit kita. Tetapi dan kelonggaran yang KWSP beri ni amat, masya-Allah, ya amat kita bersyukurlah. Sebab kalau tidak kan Farin, akaun satu memang langsung tak boleh sentuh. Ya. Itu dari dulu memang ketat sangat dia punya garis panduan. Dia tak boleh keluar langsung melainkan hanya untuk pelaburan. So kalau kita dibenarkan keluar ni, kita berhati-hatilah ya. Pastikan kita melaksanakan pengeluaran ini untuk dalam suasana yang kita betul-betul memerlukan ya. Jangan kita menghambur-hamburkanlah ya, insya-Allah. So saya rasa mereka yang mengeluarkan itu pun sedar yang mereka akan menggunakan pakai wang persaraan. So pastikan ianya dijana ke atau memang digunakan untuk menampung sara hidup yang kita memang tak boleh nak adjust. Maknanya hanya untuk keperluan, bukan beli telefon baru, kereta baru, mengubah gaya hidup puan. Itu tak digalakkan langsung. Okey, akhir kata daripada Puan Hajah, mungkin berbaki seminit ini untuk Puan Hajah, bagaimana kita nak memberi pesan kepada masyarakat tentang pentingnya celik kewangan dan pengurusan kewangan yang baik ini Puan. Silakan. Memang pentinglah. Saya ingin hanya ambil sedikit relevance pada kita punya norma baru ya masa COVID ini. Norma baru dikata elakkan 3S, elakkan 3C. Tapi saya ingin kalau norma baru keuangan kita amalkan 3S, amalkan 3C. So 3S maksudnya simpanan, struktur balik keuangan anda, and stop shopping. Ya, stop shopping. Pasal sekarang anda tak keluar shop tapi anda shop online. So it's still the same ya. Dan 3C ni cakna keuangan, means you kena dapat ilmu keuangan ya, carilah dan cari peluang untuk meninggikan pendapatan anda. List checklist perbelanjaan. Pastikan itu dilaksanakan. Insya-Allah, bismillah. Terima kasih sekali lagi pada Puan Hajah Rohani dengan pesanan dan tips yang cukup baik untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Puan Hajah Rohani. Terima kasih. Baik, kita teruskan wanita hari ini dengan satu lagu terbaru dari Adira, Kesempatan Darimu. Akan cinta bagimu hanyalah satu permainan. Hanya dendam yang bertahan. Usah coba ungkapkan cinta, walaupun kini telah kau sedar.
Bagimu oleh Adira Suhaimi. Beliau juga bersama kita sekarang ini di Wanita Hari Ini. Hello, Assalamualaikum Adira. Waalaikumsalam. Hai. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Berseri-seri Adira. Adira, sebelum kita tanyakan tentang lagu lah, kan boleh Adira kongsikan macam mana situasi bekerja waktu pandemik ni? Okey, situasi bekerja waktu pandemik ni terus terang Adira tak terjejas. Cuma itulah Adira lebih pentingkan ataupun utamakan kesihatan diri dulu terlebih dahulu. Sebabnya kalau bujang tak apa, sebab kita dah ada anak, family kan, jadi kita kena terima dan kita hari macam kalau bagi Adira sendiri, Adira kalau boleh Adira nak buat aktiviti normal macam dulu juga. Aha, contoh yang baik. Okey, baik Adira, boleh terus kongsikan mengenai lagu Kesempatan Bagimu ni. Okey, Kesempatan Bagimu ini dicipta oleh Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh dan oleh Ikhwan Fatana dan juga Aris Abdul Rahman. Okey, dan alhamdulillah lagu ini untuk soundtrack untuk sebuah drama. Jadi alhamdulillah dan almost 300k views dalam one month. Tidak alhamdulillah. Banyak video yang lain, tapi alhamdulillah masih ada peminat lagi. Ya, okey. Bagaimana pula sewaktu pandemik ni kan nak promote ataupun promosi lagu Kesempatan Bagimu ni Adira? Bagaimana Adira memperkenalkan kepada peminat-peminat tentang lagu ni? Okey, sebenarnya kan agak seronok juga walaupun pandemik ini macam ni lah kan. Tapi alhamdulillah promosi lagu masih juga lagi diteruskan sekarang ni. Jadi pengalaman baru. Lagu Baik. Adira pun memang sebenarnya dikenali sebagai Ratu Lagu Runut Bunyi. Setiap kali ada lagu, pastinya dilama untuk lagu OST drama. Bagaimana pula dengan lagu Kesempatan Bagimu ni Adira? Okey, alhamdulillah masih lagi Adira masih lagi kekal relevan di hati dalam industri ni kan, alhamdulillah. So orang selalu tanya Adira tahu Adira untuk lagu soundtrack saja kan, tapi bagi Adira semua rezeki dan peluang yang tak patut lepas kan. So alhamdulillah masih lagi kekal relevan. So Kesempatan Bagimu ini adalah lagu Okey, maaf ya Adira, talian tak begitu jelas, tetapi secara kata-kata akhirlah, ramai peminat Adira di Wanita Hari Ini ni, sedikit kata-kata semangat kepada mereka. Okey, kepada anda semua kat luar sana, jangan down, jangan putus asa, buat aktiviti macam biasa. InsyaAllah pandemik ni okay. Semua dah baik. Selamat untuk mengharungi tahun 2021 ini walaupun amat sukar untuk kita, tapi akan pulih semuanya. Betul. Sama-sama kita doakan yang terbaik dan selamat maju juga, selamat maju jaya juga kepada Adira ya. Okay, baik, terima kasih kerana bersama kami. Waalaikumsalam. Jumpa lagi insya-Allah. Baik, kepada anda penonton Wanita Hari Ini, izinkan kami berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami sepanjang Wanita Hari Ini, hari Rabu 20 Januari ini. Baiklah, di penghujung ini kami ingin terus mengingatkan kepada anda tentang situasi terkini pandemik COVID-19. Telah berkuat kuasa, telah diumumkan, diwartakan PKP untuk di seluruh negeri Terengganu, dan ini juga menandakan bahawa hampir keseluruhan negara Malaysia kecuali Sarawak belum lagi diwartakan PKP ini, dan nilainya terus meningkat ya. Ya, kalau kita tengok hari semalam Fahrin, kes aktif COVID-19 adalah sebanyak 3,631. Cukup tinggi angkanya, masih 4 angka dan bermula dengan nombor 3. Dan jumlah kematian baharu pun cukup tinggi, iaitu 14 jumlah kematian direkodkan. Oleh itu sentiasa juga kami di WHI ingatkan kepada anda untuk sentiasa jaga kebersihan diri, sebab kita sama-sama mahu memerangi virus COVID-19 ini. Sama-sama kita suatu hari nanti mahu hidup seperti biasa untuk semula. Untuk negeri-negeri lain tadi akan bermulanya PKP 22 Januari, dan pentingnya kita menghargai, terus menyokong
menyokong para barisan hadapan kita untuk melandaikan lengkungan ini. Dan di kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi takziah kepada salah seorang frontliners kita, seorang doktor, iaitu Dr. Ali yang telah meninggal dunia sewaktu kerana dikabarkan terlalu letih bertugas. Dan kalau kita lihat berita sedih itu disampaikan menerusi hantaran yang dimuat naik skuad pengurusan jenazah Malaysia di Facebook semalam. Allahyarham Dr. Ali Nur Hassan. Jadi Allah adalah ahli berdaftar SPGM dan mengikuti SPGM sejak 2018 dan beliau juga dikabarkan adalah salah seorang ahli khidmat dakwah dan sudah 2 kali menyertai ijtima' atau perhimpunan jemaah tabligh di Beaufort, Sabah. Dan antara yang dikongsikan juga setiap kali ijtima' besar jemaah tabligh di Sabah, Dr. Ali akan datang dari Selangor berkhidmat secara sukarela sebagai petugas perubatan bagi peserta ijtima'. Dan SPGM juga kehilangan seorang ahli yang begitu komited berkhidmat untuk ummah. Dan semoga Allah SWT menerima segala amal kebajikan beliau dan mengampuni segala dosanya yang lampau. Salam takziah buat ahli keluarganya. Dan gambar yang kita saksikan sebentar saja tadi merupakan gambar terakhir Dr. Ali yang sempat dirakam oleh rakan-rakannya. Sebab itulah kami katakan ini adalah tugas kita semua. Kita lah yang harus menyokong mereka, meringankan beban para barisan hadapan kita. Baik, ingat kita harus terus jaga kita. Baik, kita kembali lagi pada hari esok dengan satu topik hawa. Saya tak kira hawa muda ke, saya yang dirasakan dah lebih dewasa ke. Sama muda tapi juga. Ramai yang menganggap perkara ini tabu, tetapi kita perlu ambil tahu. Ya, ilmu yang akan dikongsikan esok, topik yang akan dikongsikan esok ialah mengenai kurang nafsu seks. Jika anda mempunyai apa-apa soalan, boleh tanyakan di laman Facebook kami WHI TV3. Punca, kenapa kita bincangkan esok. Sehingga di sini dahulu. Assalamualaikum. Baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata-matanya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata-mata.